Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang limpah kurnia, inayah dan taufik insya-Allah kita semua pada malam ni insya-Allah. Lagi berapa hari lagi nak masuk Ramadan, lagi 3 hari lagi kita nak masuk dalam bulan Ramadan. Eloklah kita nak bincang tentang apa sikap kita dengan Ramadan. Ni tajuk kita ni pada malam ni, tajuk persediaan Ramadan lah. Masuk Ramadan banyak kali dah. Ingatlah umur berapa tahun. Sama ada kita betul-betul memanfaatkan Ramadan yang Allah bagi kat kita ataupun tak aja. Tapi semua lalu, semua ikut. Tak ada orang yang dia tak termasuk dalam bulan Ramadan. Tak kira dia Islam, tak kira dia bukan Islam, dia soleh, dia tak baik, dia jahat, dia nakai, semua dia melalui Ramadan. Kalau umur dia 50 tahun, dah 50 kali dah dia masuk Ramadan. Macam itulah urusan kehidupan kita sampailah kita mati, kita akan tetap Allah izinkan untuk bertemu dengan Ramadan. Sampai satu hari Allah kata tak ada, berhenti tang tu dah, dekat tu. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tak akan dipercepatkan walau satu saat dan tak dilambatkan. Tak dilambatkan walau saat, tak dicepatkan walau saat. Sampai time tu walaupun esok nak masuk Ramadan, terhentilah dekat dia. Jadi tahun ni kita nak bincang pada malam ni, Ramadan yang nak mai tak apa hari lagi ni, apa kita kena buat? Kita nak buat lagu mana? Sallallahu alaihi Muhammad. Kok-koklah. Mudah-mudahan dia ubah sikit kita punya pemikiran kita tentang jadi hamba Allah yang Allah izin masuk Ramadan ni. Dia bukan takat masuk biasa, tapi nak masuk lagu mana? Nak macam mana nak sambut benda istimewa ni? Mula-mula sekali mai kita tengok sikap kita bila nak masuk Ramadan ni. Kita rasa lagu mana? Tuan-tuan yang duduk depan saya, tuan-tuan yang tengok live ni, masing-masing ada perasaan masing-masing bila nak masuk Ramadan ni. Cuma kita nak cakap dengan orang ataupun tak, tapi kita sendiri rasa. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad dia, Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya, sallallahu alaihi Muhammad, kata Nabi SAW, "Adhallakum syahrukum hadha bimakhlufi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma marra bil mu'minina syahrun khairul lahum minhu
wala bil munafiqina syahrun lahum minhu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Innallaha azza wa jal la yaktubu ajrahu wa nawafilahu min qabli an yudkhilahu wa yaktubu israhu wa syaqa'ahu min qabli an yudkhilahu, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hadis ni akan jawab rasa perasaan kita ni nak masuk dan keluar Ramadan. Dia dua jenis orang, masuk dia rasa sama, keluar dia rasa sama pada setiap orang tu. Dia masuk dia rasa yang sama, dia keluar dia rasa yang sama. Sama lagi seorang lagi, dia masuk rasa yang sama, dia keluar rasa yang sama. Seorang orang nama dia orang mukmin, seorang lagi nama dia orang munafik. Orang munafik ni duduk dalam kalangan orang Islam juga. Ni kan bincang orang kafir. Orang kafir dia tak terikat, dia tak ada bebanan untuk dia berpuasa, dia beribadat dalam bulan Ramadan. Dia taklif pasal dia tu orang bukan Islam. Dia tak Islam. Nah, sebab taklifan ni berlaku bila dia Islam, dia berakal, dia baligh, sampai Islam dekat dia, sampai ajaran tu dekat dia, maka dia orang panggil orang mukallaf. Yang ni orang yang tak mukallaf, dia bukan Islam, tak usah bincang. Yang ni orang yang duduk dalam Islam ni. Ada dua jenis, satu orang mukmin, satu lagi orang munafik. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menaungkan kepada kamu dengan berlabuhnya bulan Ramadan. Allah limpahkan dekat kita rahmat, mai saja berlabuh saja bulan Ramadan, lalu Nabi pun bersumpah. Nabi kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ma marra bil mu'minina syahrun khairul lahum minhu. Tidak berlalu ke atas orang Islam bulan yang lebih baik bagi mereka dari bulan Ramadan. Kalau nak tahu orang Islam dia rasa dengan mana, dia seronok nak masuk Ramadan. Tuan-tuan rasa seronok lah, rasa apa dah? Rasa demai pula dah. Nak kena puasa pula dah. Sebab kita nampak benda apa yang duduk depan mata kan. Nak kena puasa, orang berniaga syok. Kita mai pula dah. Pasal apa? Ni berniaga, mereka buka sebulan berniaga, setahun tutup. Sebulan berniaga, sebelah bulan lagi tutup dia berniaga. Pasal bulan puasa tuan-tuan jangan main-main tu. Tuan-tuan jual selipar celup tepung pun beli main-main. Potong elok-elok celup tepung. Ni ubah tu celup, selipar celup tepung viral, tuan-tuan buka beratok beli. Jangan main-main. Orang tengah lapak ulak apa pun dia lapak beli kan. Ada subhanallah, ni pun letak viral tak. Orang ni berniaga menipu banyak orang kan. Ya haula wala quwwata. Dulu orang berniaga, kita berniaga dulu, orang nak beli barang, dia tengok barang. Tu yang ni. Dia tengok barang. Tengok, dia perhati, dia setuju dia beli. Kadang-kadang barang rosak dia tak tahu, tapi paling tidak dia nampak barang. Lah ni orang berniaga online. Dia bukan nampak barang. Orang tu menipu. Bukan boleh tahu. Ada depa orang berniaga, geng-geng berniaga ni tuan sekalian. Ada orang beli, hantar barang. Hantar barang dia kata apa? Saya tak terima barang ni, saya hantar balik. Dia beli barang. Dia jual apa-apalah. Baju ke apa ke. Post pergi kat kawan tu, tiba-tiba orang yang hantar tu, yang JNT apa-apa tu, dia kata apa? Orang ni tak mau terima, dia suruh hantar balik. Duit tak banyak lagi, COD lah. Lepas tu hantar balik mai. Tuan-tuan tahu, buka-buka balik bukan baju yang dia hantar, buka-buka balik ada selai kain buruk ke apa ke, dia punya perangai tak elok macam-macam lah. Tu cabaran orang berniaga. Tapi tuan-tuan sekalian Muhammad, lah ni orang menipu. Antara benda orang paling banyak menipu lah ni, saya tengok tahu apa dia. Ni menipu ni, sedang menipu. Dia tulis kat situ, kopi viral. Dia tulis kat situ, kedai apa, nasi apa viral. Tahu tak viral tu maksud apa? Viral tu maksud dia tersebar dah. Orang semua pekat tahu dah. Ni ada, apa faham kot, semua ada Facebook mah. Dia viral lah, viral. Tapi kedai dia tak viral pun. Dia orang tak tahu pun, tak tersebar pun. Dia pergi bubuh viral tu pasal apa? Pasal orang lalu tengok, wih ni yang kedai viral tu, orang nak pergi beli sebab viral. Padahal dia tak viral pun. Dia tipu letak viral tu. Tu menipu dia ni.
Kalau tak viral cakap tak viral. Tulis tu, nasi lemak tak pernah viral lagi takatlah ni. Itu mana tahu dia buat itu kok ada kawan kesian dia tak viral lagi juga tapi viralkan kedai. Mana tahu kan. Cakap betul-betul lah berniaga. Menipu-menipu. Tapi orang suka menipu. Dan dia tak rasa bersalah pun dengan penipuan dia. Tuan-tuan sekalian bersama. Saya marin pergi kedai oat tak oat. Oat ni dia buat daripada apa? Kayu apa tu? Pokok apa? Apa? Tomuk orang bagi garu. Pokok garu. Pokok garu ni merata dunia adalah. Saya pergi jumpa dengan kawan tu, dia memang dia buat sendiri pokok garu tu. Dia buat sendiri, dia ambil kayu garu tu, dia buka kilas ni, dia masak dia sampai dia buat sampai siap kan. Lepas tu dia tunjuk kat saya, Ustaz nak tahu tak tengok yang duk jual kat pasaran yang dia kata oat asli, dia kata mahal oat asli ni. Saya beli tu saja nak test bau sedap tu. Besar tu punya botol tuan-tuan 2,500. Itu pun yang murah punya. Saya kata boleh nak ambil sikit, boleh ambil sikit je. Boleh Ustaz? Ambil 2 ml ya, 2 ml ya. Sikit lah. Sikit je. Berapa ni? Bagi murah Ustaz 200. Teringin Ustaz, beli lah. Oh, pakai hari ni esok bau lagi. Kat tangan ni. Oh, hebat tuan. Oh, ni. Kalau kita cium tu tak sedap bau dia. Cubuh kat tangan. Buh kat tangan sikit, tunggu sat 2-3 minit, cari dia start bau. Dia start bau wangi. Tu dia oat original. Depa duk jual, dia kata, ni Ustaz, ni beli. Yang ni original punya. Berapa harga ni? Dia berapa ratus punya harga. Tengok. Ambil ayak kosong yang jernih tu, tu buah ayak kosong jernih tu. Kemudian ambil oat tu, titik tu. Kalau yang original tu, dia di sebiji seketui tu, dia tak pecah pun duk layak tu. Seketui duk terus jatuh kat lantai ayak tu. Seketui tu simpan 2-3 hari, duduk seketui tu, dia tak pecah. Yang tipu punya tak tu, dia terus melampung kat atas, dia pecah macam kena minyak ayak, minyak jatuh atas ayak kan. Dia lagi dia mendap gitu. Tu tipu. Ni berapa ni? Berapa ratus. Dia kata oat original kan? Tak. Tipu. Orang menipu banyak. Benar Ustaz Ismail? Jadi saya pun macam bagus juga ni. Saya pun buatlah nak teringat bulan-bulan Ramadan ni, kok siapa nak beli saya nak jual. Tapi saya tak buatlah saja, saya cerita. Nak cerita orang lain ni suka menipu. Nega orang menipu, banyak orang menipu. Dia tak viral, dia kata viral. Tu dia antara dia. Tuan-tuan salih alaihi Muhammad, maka subhanallah, lagi satu kita order Milo. Tahu tak kita pergi kedai makan kan? Milo ais satu, dia tak bagi Milo kita. Dia bagi ayak lain daripada Milo. Dia sebut Milo. Dia kena habaq, kata dia tak jual Milo. Sebab Milo tu satu brand. Unless memang kita order ayak coklat. Ayak coklat bopilah jenama apa pun, kita order ayak Milo, main Milo. Kan? Orang tak penting, kita pun faham bila kita order Milo ais tu, kita minta ayak coklat ais. Tu. Tapi kalau dia minta Milo, dia habaq, saya tak bancur Milo, saya bancur Vico contoh. Kenapa? Pasal dia order Milo. Kita bagi dia tu tak kena tu, tak betul. Tak betul. Kita hirup ni bukan rasa Milo ni, yang lain ni. Tuan-tuan, orang dah tak ambil berat dalam bab berniaga. Jadi sebab tu kadang-kadang perniagaan kita tak apa nak jadi berkat. Faham tak ni? Tapi bulan Ramadan lagi lah tuan-tuan, masya-Allah. Seronok dia masuk Ramadan, bukan sebab nak ligan ibadat dalam bulan Ramadan, tapi sebab dia nak berniaga punya pasal. Faham ni kan? Orang mukmin dia seronok nak masuk Ramadan. Seronok nak masuk Ramadan, dan dia ada satu perasaan bila dia keluar pada Ramadan, dia sedih. Dia rasa macam buat amal tak cukup, dia rasa macam tak puas. Tuan-tuan biasa tak pergi umrah? Tuan-tuan yang pergi umrah, saya yakin setiap daripada kita yang pergi umrah, kita balik kita akan rasa tak puas. Saya tak tahu kok dia balik-balik kata apa puas sungguh saya pergi umrah kali ni, saya puas sungguh. Puas lagu mana? Saya puas sungguh ibadat kat Masjidil Haram. Tak semua orang akan rasa macam tu. Saya yakin ramai tak akan rasa macam tu. Dia rasa macam ustaz dah nak balik dah ni, rasa macam sat sangat duduk dalam Masjidil Haram tu. Kalau boleh rasa macam nak duduk dalam Masjidil Haram tu je, nak buat ibadat sungguh-sungguh lah. Pasal ni sehari lagi nak masuk, esok nak balik ni. Allah dia ajak pergi makan pula lah, dia ajak pergi Taif lah, dia ajak kalau boleh tak mau nak pergi, tapi kalau tak pergi lagi, bila yang nak pergi dah halang kat sini, pergilah nak tengok Taif tu lagu mana. Betul tak ni? Lagi nak ajak pergi Allah SWT pergi lawatan lah, nak pergi apa semua. Kalau tak pergi lagi dah, kami dah bukan senang-senang nak main, tak pergi rasa rugi pula. Tapi kalau pergi lagi nak tinggal masjid pula, rasa macam tak puas lah ustaz, lain kali kena nak pergi lagi sekali lah. Tuan-tuan ada perasaan macam tu? Nampak ni faham ke tak faham aku cerita apa ni? Faham kan?
Tu perasaan kita bila kita pergi satu tempat yang kita rasa macam istimewa, tapi kita rasa macam kita tak buat sungguh-sungguh. Macam tu patutnya perasaan kita bila kita keluar daripada Ramadan. Macam tu lah perasaan dia. Qiyamul lail tak cukup lah. Tak puas lah rasa semayang tarawih tu, rasa macam lagu mana tak tahu nak rasa. Quran lah tak puluh sungguh-sungguh lah. Sedekah lah tak puas lah. Tak habis keluar Ramadan dah. Ramadan kali depan tak tahu lagi tak sampai. Faham tak ni? 2 hari lepas Ustaz Abdul Hadi Awang, bukan Tuan Guru Haji Abdul Awang, Ustaz Abdul Hadi Awang, dia Pustaka Darussalam Dialog Start. Dia ada kedai kitab, kami panggil Ustaz Hadi, dia jual kitab. Ustaz Ismail, dia ni rajin ulang alik pergi Mesir beli kitab. Dia ada satu kedai kitab besar di Dialog Start, Darussalam nama kedai kitab dia, tuan-tuan. So dia cuma 2 hari lepas meninggal. Saya cuma lagi 4 hari nak masuk Ramadan. Tuan-tuan rasa dia tak rasa teringin ke nak sampai Ramadan ni? Faham tak ni? Rasa macam kita rasa macam, kita pun kadang rasa macam Allah bagilah sampai nak Ramadan, bagilah nak buat ibadat sungguh ni. Kita dah plan dah nak tarawih kat mana, nak tarawih berapa rakaat. Tuan-tuan dah plan nak tarawih berapa rakaat? Tuan-tuan, saya tanya ni. Tu plan sungguh-sungguh tu. Beza dia antara kita plan dengan masjid plan. Masjid dia boleh buat perancangan dia nak buat 8 kan, dia buat 20 kan. Kita sendiri kita nak buat rumah. Kita nak buat ikut masjid nak buat. Kita bukan buat ikut masjid nak buat. Kita yang memilih nak pi buat dekat masjid yang nak buat 8. Tu tak ni? Boleh tak masjid buat 8, tuan-tuan nak buat 20? Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Kita masjid buat 8 sebab mungkin dia nak meraihkan masyarakat semua. Kita buat lebih lagi, ada orang sakit, ada orang tak larat, ada orang apa, kita buat 8, kita berderah baca Quran mungkin banyak-banyak sikit, tapi kita buat takat 8 saja. Ya ni. Tapi kita yang elok, yang segar elok ni, yang rasa macam yang masih elok lagi apa semua, sihat elok, tu badan kita apa semua, bahkan tak sihat sekali pun. Boleh tak nak buat bagi jadi 20? Boleh. Nak buat duduk, buatlah duduk kat belakang tu. Boleh je dapat kat 20. Masjid buat 8, satgi tok imam bagi salam, habis 8, satgi dia bangkit witir 2 rakaat, kita niat tarawih. Tengok ni. Satgi tok imam naik witir lagi 1 rakaat, kita niat tarawih 2 rakaat. Dia bagi salam, kita tambah lagi 1 rakaat. Kita dah dapat 12. Tinggal 8 lagi. Satgi pi menjuru masjid. Solat Jumaat kau tak larat nak berdiri, duduk kat belakang tu, Allahu Akbar, solat sunatan tarawih 2 rakaatain lillah ta'ala 2 rakaat. Mayang sampai habis 2 rakaat. Sagi buat lagi 2 rakaat. Sagi buat rakaat habis 8 rakaat. Lepas tu sagi buat witir 3 rakaat. Dah selesai 20 rakaat kita seorang-seorang kat belakang tu. Boleh tak boleh? Boleh. Bukan cerita kita kena ikut orang waktu ibadat Ramadan. Kita ni nak buat takat mana? Takat mana kita nak buat? Orang nak buat saya semua tadarus Al-Quran. 1 hari dia nak baca 1 juzuk tadarus Quran. Saya nak buat 2 juzuk. Boleh tak boleh? Boleh, buatlah seorang-seorang. Bukan syarat nak kena ikut orang dalam Ramadan. Kita nak buat banyak mana? Kita nak berderah banyak mana? Kita nak sungguh takat mana? Tu Ramadan kat kita. Cumanya kita ada kekuatan bila kita buat ramai-ramai dengan orang. Itulah satu benda nama dia kekuatan. Orang mukmin dia rasa seronok. Wala bil munafiqina syahrun syarrul lahum minhu. Akan tetapi tidak pada orang-orang munafik. Orang munafik ni dia akan rasa lebih teruk bila masuk bulan Ramadan. Masuk Ramadan ni kata damai pula dah, nak kena puasa pula dah, lagu mana nak buat ni. Wah, dia duduk fikir dia tak boleh makan tengah hari. Padahal kadang-kadang dia pun tak termakan juga tengah hari tu, sibuk-sibuk terlepas makan bil lagu tu. Tapi dia rasa dia terikat dengan perintah. Dia rasa macam dia tak boleh nak buat, tak boleh lepas. Puasa lah tuan-tuan, apa masalah? Masalah kita ialah kita melihat masuk Ramadan, bulan puasa. Kita tak nampak bulan Ramadan tu bulan qiyamul lail, bulan makbul doa, bulan Al-Quran baca banyak, bulan zikir banyak, bulan sedekah, bulan tolong orang, bulan senyum kat orang, bulan jangan duduk berkeling orang, bulan tak duduk cakap benda tak elok, bulan kena bangkit sahur, bulan kena buka puasa ramai. Punya banyak kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan. Dia nampak tang puasa aja. Pasal puasa paling berat dekat orang munafik. Kalau kita rasa macam tu, maksud kita ada ciri-ciri orang yang macam tu. Dia tak seronok. Faham ni? Allah SWT.
Dan kata Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala Muhammad, sesungguhnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata Nabi SAW, Inna Allah azza wa jal la yaktubu ajrahu wa nawafilahu min qabli an yudkhilahu wa yaktubu israhu wa syaqa'ahu min qabli an yudkhilahu. Sesungguhnya Allah menulis ganjaran pahala sebelum menjelmanya bulan, dan menulis dosa serta kehinaan sebelum masuknya bulan Ramadan. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Baik, macam mana cara kita nak masuk Ramadan kali ini? Kita nak set elok-elok macam mana cara kita nak masuk bulan Ramadan. Nombor satu sekali tuan-tuan, perbetul niat elok-elok. Lagi apa hari lagi? Lagi 2 hari, 3 hari lagi. Lagi 3 hari ni. Ni perbetul niat elok-elok dah. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepada Allah SWT. Surah Al-Bayyinah ayat kelima. Tanpa niat tuan-tuan, amalan tu tak jadi pahala, boleh jadi adat saja. Jadi nak masuk Ramadan ni, kita perbetul elok-elok, kita niat kerana Allah. Ada orang dia kata apa? Cantik lah, masuk bulan Ramadan ni bolehlah jaga makan sikit sebab badan tu nampak makin kembang lah, kan? Boleh tak nak kurus badan dengan puasa? Boleh. Boleh tuan-tuan nak jaga badan, nak kawal kadar kolesterol dalam badan dengan puasa? Boleh? Boleh, memang betul pun. Tuan-tuan tahu tak, dia ada satu jenis puasa yang diamalkan oleh orang-orang yang nak jaga kesihatan, bukan takat nak jaga badan, jaga kesihatan. Nama dia IF, intermittent fasting nama dia. Intermittent fasting. Saya pun duk beramal dengan intermittent fasting ni. Cuma berapa hari ni duk rasa macam duk kelang kabut sikit lah, pasal duk ingat nak puasa dah, berapa hari lagi tak apalah. Makan dulu. Tak siap pun kena tarik cukup dengan nasi dalca mah. Ni. Tuan-tuan, saya sebab intermittent fasting ni dia berhenti makan 12 jam. 12 jam. Tuan-tuan nak makan sampai pukul 7 malam, tuan-tuan berhenti. Berhenti makan, boleh minum air. Minum air kosong lah. Esok makan balik. Kalau berhenti makan pukul 7, 12 jam, pukul 7 esok baru makan balik. Nak cantik, bagi di 14 jam. Pukul 9 baru makan. Fungsi dia macam mana? Macam mana dia berfungsi? Bila kita makan karbohidrat, karbo ni roti, nasi, tubuh kita memang perlukan karbohidrat tu. Cumanya kita punya pasien, kita makan, tak dan dia nak ambil lagi karbo tu untuk dia translate jadi tenaga, kita tambah pula. Dia tak dah habis makan lagi. Kita buah dalam badan kita, dia perlukan katalah kita masuk 100. Dia baru makan, dia baru duk kikir karbo itu baru 50. Tak, baru 50, dia ada balance 50 lagi. Kita makan pula karbo, top up lagi. Faham ni? Tak ada nak habis, kita top up lagi. Tu. Dia glukos pun badan kita perlu, gula maksud dia. Bukan badan kita tak perlu gula langsung. Protein pun kita perlu. Tapi kita jenis tak ada nak guna, kita top up. Tak ada nak guna, kita top up. So kita berhenti 14 jam. Dalam tempoh 14 jam tu, tubuh kita dia perlu protein. Dia ambil tahu mana? Dia ambil yang lebihan dekat dalam badan yang duk tinggal tu. Dia kata bos aku memang tak suak aku dah, mau tak mau ambil yang duk dalam badan tu. So waktu itulah dia guna lebihan-lebihan tu dalam tempoh 14 jam tu. So tubuh kita dalam sehari tu dia tak ada lebihan dah. Tak ada lebihan karbo, tak ada lebihan protein, tak ada lagi lebihan sugar sebagainya. Faham tak faham tu? Boleh jadi doktor pula ni. Ni. Itu fungsi dia. Lepas 2 minggu tuan-tuan try, orang yang ada kencing manis biiznillah, tuan-tuan check balik kencing manis tuan, dia akan jadi okey insya-Allah. Pasal apa? Pasal gula dah kawal dah dekat dalam badan. Tuan-tuan yang ada kolesterol tinggi, tuan-tuan try buat. Lepas 2 minggu tuan-tuan check balik kolesterol. Lepas sebulan tuan-tuan check balik kolesterol. Insya-Allah biiznillah cantik. Tuan-tuan, Islam ajak dekat kita, kalau kita malas-malas balok sebulan, setahun, dalam setahun ada sebulan hangpa buat yang ni. Buat yang ni. Allah tak suruh sampai 14 jam, tak suruh sampai 12 jam. Ambil time waktu maghrib dengan waktu subuh dengan maghrib ya. Buat.
Yang kita buat intermittent fasting itu boleh agak minum air. Yang ni tak boleh minum langsung, setitik tak boleh. Dia dalam proses untuk mencuci balik tubuh badan kita dalam tempoh sebulan 30 hari. Dia panggil salih alaihi wasallam puasa. Nabi kata apa? Sumu tasihu. Puasalah, nescaya kamu sihat. Riwayat sebut. Sungguh dengan berpuasa kita jadi sihat. Tuan-tuan, orang ada sakit jantung, puasa. Orang ada kencing manis, puasa. Orang ada kolesterol tinggi, puasa. Dia buat kajian dekat tikus. Ambil tikus, letak tikus kat dalam tu, satu sangkap tikus, satu sangkap tikus ni dia suntik dengan tu apa ni, hormon nyanyuk, eczema apa tu kan, suntik dia. Yang ni dia bagi puasa ni biduk, hari ni puasa, hari ni buka, hari ni puasa, hari ni buka, hari ni puasa, hari ni buka. Yang ni dia ada hormon kat badan tu, tapi tak bagi kesan hormon tu pada tubuh badan dia. Yang ni ada kesan dia, pasal dia tak puasa. Sungguh puasa ni baik, tapi kita niat puasa bukan sebab nak sihat. Jangan niat puasa sebab nak sihat. Jangan niat puasa sebab nak kurus. Niat puasa kerana Allah, sebab Allah perintah kat kita, kurus yang didapat, saya sebab sihat pun dapat. Supaya betul niat tu elok. Salih alaihi Muhammad. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, dia walaupun dia ni punya kehebatan ilmu, warak dia, tapi dia sendiri pernah sebut, tidaklah pernah aku merawat sesuatu yang paling sukar melainkan niatku, yang ni untuk ikhlas perbuatanku kepada Allah. Itu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kita ni apatah lagi. Nampak ni? Mana apa betul niat ni susah. Tapi betul niat lelah. Bukan sekadar niat kita nak puasa esok ni saja, aku puasa esok hari dalam bulan Ramadan. Bukan yang tu memang wajib nak kena sebut dah. Ni niat kita nak puasa dalam sebulan tu, puasa tu betul-betul pasal siapa? Untuk apa? Maka niat puasa kita yang sebulan tu semata-mata kita buat tu kerana Allah, bukan sebab yang lain-lain. Faham tak ni? Kita nak melalui seluruh Ramadan itu dengan seluruh ibadat semata-mata kerana Allah. Nak qiyamul lail kerana Allah, bukan pasal apa-apa. Nak baca Quran banyak kerana Allah, bukan kerana siapa-siapa. Bukan sebab nak ikut sagi aku AJK masjid, aku tak duduk lantar terus lagi, orang kata apa pula, pergi duduk sekali kat situ. Ni pergi tarawih apa sebagainya. Salih alaihi Muhammad, kita mai tarawih. Pasal apa mai tarawih masjid ni? Aku AJK kat sini. Kalau aku tak pergi, kalau pergi masjid lagi, orang kata apa pula? Jomlah hari ni balik pergi kat rumah anak kat sana apa semua. Tak boleh nak pergi tarawih. Pasal apa nak pergi tarawih? Sana pun boleh tarawih kat. Nak kena pergi tarawih sini. Pasal apa? Pasal sini aku AJK masjid kat sini. Lagi orang kata apa pula kat aku? Tu yang nak pergi tarawih tau. Faham tak faham tu? Lepas ni betul elok lah. Nak buat apa pun, nak pergi tadarus ke, nak sedekah ke, nak tarawih ke, nak buat apa pun, niat kerana Allah, bukan pasal siapa-siapa. Nak kacau ni bubuk apa? Bubuk ganji. Nak kacau bubuk ganji itu pun kerana Allah, bukan pasal apa-apa. Nak main gotong royong 2-3 hari ni sebab nak main Ramadan ni pun kerana Allah, bukan pasal siapa-siapa. Apa saja yang tuan-tuan buat dalam bulan Ramadan ni, Allah akan bagi pahala berganda buat kerana Allah. Ni lepas ni tak cicak jatuh ke, kita dulu ambil. Ada sampah satu, kita dulu ambil. Pasal apa? Bulan Ramadan, nak pahala, ganjaran pahala Allah bagi gandaan kerana Allah. Buat semua kerana Allah. Bila kita buat semua kerana Allah, kita tak nak sakit hati. Asyik aku aja duk main, hampa tak main pun. Aku seorang duk penat semua ni, duk jaga-jaga apa semua ni. Kalau nak arah hampa pakai tak main lah. Pasal apa? Duk komplain. Pasal aku buat nak tunjuk kat orang, nak kena orang hargai aku. Amboi haji, bagus lah. Kalau tak ada haji ni semua, kami semua tak boleh nak buat kerja ni, benda ni tak jadi. Tu ke, kembang kempeh. Pergi depan Allah, letih ada, penat ada, pahala tak ada. Allah kata apa? Hampir kat dia, pergi minta pahala kat dia. Hadis sahih sebut. Kita nak buat benda kerana orang, nanti Allah kata pergi dekat dia, pergi minta pahala kat dia. Benda segitu. Buatlah kerana Allah, sesuatu komplain. Kadang-kadang Allah bagi memang longgok kerja tu kat kita, pasal Allah nak pahala tu bagi kat kita. Nombor 1, niat betul-betul kerana Allah. Nombor 2, doa banyak-banyak. Nak masuk Ramadan, doa banyak-banyak. Bila kita tengok orang salaf, orang-orang golongan salaf 300 tahun lepas Nabi SAW, antara benda yang mereka sangat-sangat buat,
ialah mereka banyak doa bila nak masuk bulan Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi SAW pun sangat banyak berdoa supaya dia sampai masuk dalam bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tadi Nabi SAW baca doa macam tu. Ya Allah, berkatilah aku dalam bulan Rajab, berkati bulan Sya'ban, dan sampaikan aku dalam bulan Ramadan. Siapa doa? Nabi SAW doa. Bila start doa ni? Dalam hadis ni cerita mula Rajab Nabi dah doa dah. Maksudnya 2 bulan lagi nak masuk Ramadan, Nabi dah start doa dah, bagi dia sampai dalam bulan Ramadan. Maksud sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Salli ala sayyidina Lataif al-Ma'arif, dia sebut Ma'la bin Fadl adalah mereka, yakni golongan salaf, berdoa kepada Allah selama 6 bulan supaya disampaikan mereka ke dalam bulan Ramadan, dan 6 bulan lagi supaya Allah menerima apa yang mereka lakukan dalam bulan Ramadan. Sungguh-sungguh benda hebat, benda besar. InsyaAllah, seronoklah. Allah nak ampun dosa, banyak dosa aku ni, bagilah sampai Ramadan ni berdapat bersih dosa-dosa aku mudah-mudahan. Ni semayang Allah berganda 70 kali ganda. Oh, mana nak cari hari-hari yang Allah ganda sampai 70 kali ganda. Saya dekat madrasah, saya suruh staff saya pergi pasang lampu banyak-banyak sikit. Dah masuk Ramadan ni, pasang lampu tu. Makcik-makcik yang duduk kat madrasah tu pergi beli lampu, letak lampu tu. Ni bukan nak sambut malam 7 likur. Betul? Nak bagi malaikat nampak jalan pergi jumpa. Dah, bukan. Kita nak sambut Ramadan. Nak sambut Ramadan. Seronok ni, tunjuk ni, excited dia. Nak masuk Ramadan ni, seronok ni masuk Ramadan ni. Tapi takut tak ada sampai. Ya Allah, bagilah aku sampai. Ya Allah, bagi aku sampai Ramadan ni. Seronok ni masuk Ramadan. Bulan pesta ibadah. Mana nak cari orang ramai-ramai mayang ramai-ramai bulan Ramadan lah. Lihat ni. Walaupun seminggu pertama aja. Ramai mayang sampai melimpah kat lampu khemah. Sewa khemah pengurusi. Sebulan kan sewa ni pengurusi? Tak ada lah Ustaz. Seminggu aja sewa Ustaz. Minggu aja orang ramai pun. Main minggu kedua tak ada lah semua Ustaz. Semua ribul-ruyuk lah. Tak tahu pergi mana. Main minggu keempat habis semua. Tinggal geng-geng ni ada 3-4 orang. 3-4 kerat tu yang kat depan ni. Mana pergi habis lah. Tak tahulah. Tapi kemeriahan orang sambut Ramadan tu seronok. Nampak. Dulu lagi syok lah. Dulu saya ingat waktu kecil-kecil dulu, kayu basikal pergi main tarawih, balik main tarawih sekali more pula kat belakang masjid. Syok tu kan. Ni dia selawat lah, ada seorang pakcik saya dulu. Oh ya Allah, dia punya selawat lah. Allahumma salli ala Muhammad. Kuat selawat. Seronok dengar dulu. Dia punya kuat selawat tu. Sampai satu hari Tok Imam tak main masjid, main Jumaat. Bila Tok Imam tak main, dia pun tolak dia. Dia kata, pakcik pergi di Imam. Dia kata, aku mana boleh di Tok Imam. Pergilah pakcik, selawat kuat sangat. Ni selawat kuat sangat. Dia kata, aku tak boleh. Tolak-tolak kat tuan-tuan. Dia baca Qul ya ayyuhal kafirun, cari hujung tak jumpa. La abudu ta'budu la antum abuduna wala antum la na'budu ma'abatum wala antum abuduna ulang tak berhenti. Ketak ya pasal kan. Tapi seronok kemeriahan tu syok. Ramadan meriah, tuan-tuan, anak-anak kat belakang pun masya-Allah. Lepas tu buka puasa ramai-ramai. Habis-habis tu pula tu buka tadarus wawi tani. Habis tadarus pula buka keluar tu anak-anak duk main kat luar. Dulu kat kampung tu kan. Sehari bawa mercung pula tuan, duduk seberang sungai, tembak perang kat geng sebelah pam. Meriahnya tuan-tuan bulan Ramadan dulu-dulu. Lah makin hilang kemeriahan tuan. Tak ada. Yang ni tak boleh buat, yang ni tak boleh buat, yang ni tak boleh buat, yang ni potong, yang ni tak potong, kita kena kurang ni, kita kena raih orang ni, kita kena yang ni potong, ini tak ada apa dah. Tak ada apa dah. Kemeriahan tu dah tak ada lah. Dan semua. Tak nak. Dan buatlah selawat bagi darah. Selawat lah. Kan selalu kita nak selawat darah pun.
Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyul ladzi la yana. Oh, dia berkata tarawih dah malam ni apa? Ingin kalau dengar tarawih dah apa malam ni. Sungguh. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi. Syok tuan. Bagi rasa tu, bagi seronok tu. Dah lama dah kita tak rasa kemeriahan tu. Saya suruh anak-anak saya tahfiz tau, selawat kuat-kuat sikit, bagi deras sikit kan. Budak-budak ni suruh sekali, oh saya Muhammad lagi, pelan balik. Saya nak bagi mereka rasa macam mana kita rasa dulu ni, seronoknya, meriahnya. Buat mereka apa? Ustaz, kita belanja makan banyak sangat lah Ustaz, lagi buka puasa lagi, lagi nak moreh pula, lagi buat bagi. Ni waktu nak bagi jamu orang makan, bagi dia makan, dia nak makan. Tu budak makcik-makcik apa mau yang duduk kat madrasah je, makan. Ya habis dia apa? Esok puasa nak terus Quran, buat apa dia nak Ramadan? Belanja sampai kat 1,000 sebulan. Dia nak apa? Nak panggil ustaz mai. Nak dengar sekali-sekali ustaz apa ni Hafiz baca sedap, panggil. Qiyamul Lail, buat. Nak apa? Bagi, buat. Just sudah berkira. Terus kira bulan Ramadan ni kita bagi meriah sungguh bulan Ramadan ni. Pasal lampu, pasang biar banyak-banyak lampu, biar cerah beneran, seronok. Pasal kita nak sambut Ramadan. Tuan-tuan, so duk kira sangat dengan Ramadan ni. Mana? Tuan-tuan, jadi subhanallah, doa bagi sampai. Yahya bin Abi Kathir, di antara doa para salaf ialah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sampaikanlah diriku, selamatkanlah diriku hingga ke bulan Ramadan, terimalah Ramadan untukku dan perkenankan amalanku di bulan Ramadan. Minta apa? Selamatkanlah aku bulan Ramadan, terimalah Ramadanku dan perkenankanlah amalanku di bulan Ramadan. Yang kedua. Yang ketiga, azam bila kita masuk bulan Ramadan ni tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, buat apa? Kita azam nak perbanyak baca Quran. Azam nak bagi banyak baca Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan di antara benar dan salah. Surah Al-Baqarah ayat 185. Apa saja yang terkait dengan Quran dia jadi mulia. Benda apa saja yang terkait dengan Quran jadi mulia. Ni, tisu. Kan ada apa? Tisu duduk dalam tandas buat lan najis lah. Betul tak? Kan ada apa tisu ni? Tuan-tuan ambil pen, tuan-tuan tulis kat atas ni, Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan tak? Ada orang nak pijak kat bawah. Kan? Kalau orang nampak dia buat apa? Dia ambil, dia angkat, letak di atas. Dia jalan-jalan, dia tersepak, dia tengok Allah, dia cium, dia letak atas kepala dia. Penghormatan. Sekeping kertas, nama dia tisu, yang dia dibuat untuk lap benda kotor, untuk buang benda kotor pada tubuh badan. Ni tujuan tisu tu. Tu yang tuan-tuan. Tapi bubuh satu ayat daripada Quran, dia jadi mulia. Tambah orang Melayu, tulis huruf Jawi pun dia mulia, dia muliakan. Ada orang tanya ni, tulis Jawi ni, tulis Kebangkitan Melayu, tulis tu. Ni Kebangkitan Melayu dia kata. Tulis kat baju. Kata Ustaz, baju ni boleh pakai masuk tandas tak Ustaz? Awak tak boleh pula. Kita ni tulis ayat Quran. Tu bukan ayat Quran. Tu tulis Kebangkitan Melayu. Oh ni kita boleh. Dia punya jaga tu sampai huruf-huruf macam tu pun dia jaga. Tuan-tuan, maka kertas jadi mulia sebab ada ayat Quran. Bulan tu jadi mulia sebab bulan tu turun Al-Quran, namanya bulan Ramadan. Dia panggil sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Ashar, satu Allahumma salli penghulu kepada segala bulan. Dia panggil bulan Ramadan. Pasal apa? Pasal dalam bulan tu turun Al-Quran. Allahumma salli alaihi wasallam, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya telah kami turunkan, yakni Al-Quran itu
dalam malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar itu jadi mulia pasal apa? Pasal malam tu turun Al-Quran. Kita jadi mulia pasal apa? Pasal bersama kita ada mukjizat Nabi nama Al-Quran. Nabi kita penghulu segala Nabi, 124,000 para Nabi, 313 para Rasul. Nabi kita jadi penghulu pasal apa? Bersama Nabi kita, nama dia Al-Quran. So apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran jadi mulia. Tuan-tuan, kita nak ambil bulan Ramadan kali ni untuk kita perbanyak sungguh baca Quran. Tuan-tuan, ejahlah hidup tuan-tuan jadi lagu-lagu mana. Saya azam tahun ni nak buat sungguh-sungguh dengan Quran. Sungguh-sungguh Quran. Cukup-cukup lah, tak mau main-main lah. Pasal setiap tahun pun takat 4 juzuk je. Azam nak buat 30 juzuk. Kalau nak buat 30 juzuk, setiap hari kena 1 juzuk. Dia malam pertama penderah sungguh, malam semangat. Dengan geng tadarus baru perkenal apa semua ni, hang masuk geng aku masuk geng hang. So malam ni kita baca tadarus, buat tadarus dapat sejuzuk, lega. Main malam esok dapat sejuzuk lagi, alhamdulillah lega. Main malam ketiga tak ada nak main. Kelang kabut geng tadarus penderah dulu dia dapat setengah juzuk je. Dia kata kalut dah. Pasal kalau hari ni setengah juzuk, esok nak kena buat bagi jadi 1,5. Dia main lusa tu dah 9, tengok tak dan juga dapat suku juzuk je. Main lagi satu malam dia kata apa? Tak payah baca terus lah. Pasal tak dan nampak gaya ni, tinggal terus tuan-tuan. Jumpa juz oren aja. Juz Quran dah tak ada jumpa dah. Lagu tu lah kita tiap tahun. Sebab tu kita baca surah Baqarah lancak aja baca surah Baqarah. Pasal apa? Tiap-tiap tahun dia ulang surah Baqarah tu aja. Berhenti tang juzuk 4, lepas tu berhenti. Lagu tu lah tiap-tiap tahun. Tak mau dah tuan-tuan. Tahun ni orang khatam, kita nak khatam sungguh-sungguh. Ni orang buat majlis khatam dia malu-malu nak mai. Pasal apa hang tak pergi majlis khatam Quran tu? Depa buat makan lah, buat panggil ustaz ceramah lah. Pasal apa tak pergi? Pasal aku tak khatam. Tak mau dah. Yang tu dah kira tak pergi terus. Yang berlakon pergi dah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Dia duduk dengan geng khatam Quran. Mereka tak khatam pun. Mereka tak khatam. Tuan-tuan sekalian, dah cukup lah. Tahun ni orang khatam Quran, kita pun nak khatam Quran. Orang habis 30 juzuk, kita pun nak habis 30 juzuk. Tuan-tuan ejahlah hidup tuan-tuan jadi lagu mana supaya tuan-tuan dapat khatam Quran dalam bulan Ramadan kali ni. Nabi SAW, Abu Hurairah cerita, inna Jibril kana ya'ridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Quran kullu amin marratan. Sesungguhnya Jibril akan mengulang bacaan bersama dengan Nabi SAW pada setiap tahun sekali. Dan pada tahun kewafatan Nabi SAW, Jibril mengulang sebanyak 2 kali dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala meriwayatkan bahawa Al-Aswad mengkhatamkan bacaan Al-Quran dalam bulan Ramadan setiap malam, setiap 2 malam sekali. Al-Aswad, Ibrahim Nakhai cerita, setiap 2 malam khatam Quran sekali. Satu malam baca 15 juzuk. 15 juzuk baca sehari. Boleh tak tu? Tak lah kot. Tak lah. Tapi seronok kan kalau jadi tu no? Tak pasal apa, di antara dia ada 2 benda yang ada pada mereka yang tak ada kat kita. Nombor 1, hafal Quran. Kita tak hafal Quran. Tengok ni, orang yang hafal Quran senang. Sambil berjalan boleh baca, sambil duduk atas kereta boleh baca, sambil sidai baju boleh baca. Tengok ni, sambil duduk masak boleh baca. Nak masak sok bagi-bagi dekat anak-anak apa semua, sambil tu duduk baca Quran, duduk sambung-sambung sebab dia hafal. Kita tak hafal. Nak kena duduk sila, buka rehan, buka Quran baru boleh baca. Tu kelemahan kita yang kita susah nak banyak baca Quran. Nombor 2, keberkatan waktu yang Allah bagi. Ulama Allah limpahkan keberkatan waktu. Tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan kita ni ada berkat waktu, tak ada berkat waktu, tuan tengok. Lain setiap orang pada kita jam sama 24 jam, tapi berkatnya berbeza. Macam mana berkat tu? Kita tanya kawan kita, hang nampak sibuk sungguh no, banyak kerja lebih pada aku. Hang semayang duha tak? Semayang? Ish, aku tak dan.
Hang baca Quran tak? Baca? Aku tak ada baca sepatah apa hari ni. Hang semalam mangkit tahajud tak? Mangkit. Aku tak dan. Tengok kerja dia lagi banyak daripada kita, tapi dan kat dia, kita tak dan. Pasal apa? Allah bagi berkat waktu kat dia. Faham tak tuan? Tambah alim ulama dulu. Lagi Allah panjang-panjang kau, tetap jam 24 jam. Tapi dan kat dia nak baca Quran, dan kat dia nak tahajud, dan kat dia nak telaah kitab, dan kat dia nak bisyarah kitab kat orang lain lagi, dan kat dia nak puasa, dan kat dia nak sembahyang jemaah, dan kat dia nak sekolah ba'dah. Tuan-tuan sekalian, mai kod mana ni? Kod berkat waktu yang Allah bagi kat depan. Qatadah rahimahullah ta'ala mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Ini tahan kira sikit. 7 hari sekali, hari biasa. Bila masuk Ramadan, dia khatam Quran 3 hari sekali. Manakala ketika masuk saja 10 terakhir bulan Ramadan, dia mengkhatamkan Al-Quran pada setiap hari. Biasa-biasa 7 hari sekali khatam. Masuk bulan Ramadan 3 hari sekali khatam. 10 akhir Ramadan tiap-tiap hari khatam Quran. Siapa? Qatadah rahimahullah taala. Mujahid rahimahullah taala, Qatadah ulama tafsir, Mujahid ulama mufassirin tafsir. Dia mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan sebanyak sekali pada setiap malam. Masuk Ramadan sehari sekali khatam. Salli ala sayyidina Muhammad. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, kata Rabi'i bin Sulaiman rahimahullah taala, dia cerita Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali pada bulan Ramadan di luar bacaan sembahyang dia. Bulan biasa khatam salli ala sayyidina Muhammad 30 kali. Masuk Ramadan 60 kali. Kalau 60 kali khatam Quran, maksud satu hari khatam 2 kali baca Quran. Khatam 2 kali sehari. Subhanallah. Tak buat kerja lain ke? Buat. Bahkan semayang lagi. Semayang, bacaan Al-Quran dalam semayang tak termasuk yang 2 kali khatam tu. Boleh nak pederah waktu baca Quran waktu semayang? Boleh je. Nak habiskan 5 juzuk Quran, nak menghabiskan 3 juzuk Quran dalam satu semayang witir. Rakaat pertama 1 juzuk, rakaat kedua 1 juzuk, rakaat ketiga 1 juzuk. Termasuk tak bacaan Quran? Ya, termasuk bacaan Quran dia dah hari tu. Faham ni? Khatam Quran satu hari sekali. Ustaz Muhammad buat 20 rakaat semayang, 1 rakaat sejuzuk, 1 rakaat sejuzuk, 20 rakaat dah 20 juzuk. Sehari witir pula 3 rakaat, 3 juzuk lagi, dah 13 juzuk. Ni sehari bangkit tahajud pula, pederah lagi, balance apa semua, cukup 30 juzuk Ustaz Muhammad dalam sehari, dalam bacaan semayang dia. Boleh tak? Boleh lah. Tapi Imam Syafi'i dah 2 kali khatam Quran tu tak termasuk yang baca dalam semayang. Ni lagi ni tuan-tuan. Tapi itulah imam kita Syafi'i taala. Allahu Rabbi dan Imam Malik rahimahullah taala, bila tiba bulan Ramadan dia meninggalkan bacaan hadis dan beralih penumpuan dia kepada Al-Quran. Imam Az-Zuhri rahimahullah taala bila masuk bulan Ramadan sallallahu alaihi Muhammad, dia mengatakan bahawa bulan ini bulan tilawah dan bulan memberi orang makan. Peringat kita. Macam itulah kita peringat masuk bulan Ramadan dan sallallahu alaihi Muhammad banyakkan baca Al-Quran. Begitulah keadaan as-salaf, orang ulama salaf bila masuk bulan Ramadan. Yang berikutnya tuan-tuan, apa persediaan kita bila kita nak masuk bulan Ramadan ni tuan-tuan sekalian? Kita Allahumma salli alaihi banyak bagi orang makan. Banyak bersedekah, banyak bagi orang makan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bi khair min ar-rihil mursalah. Nabi SAW orang yang pemurah, dan Nabi menjadi lebih pemurah dalam bulan Ramadan. Ketika Jibril bertemu dengan dia, adalah Jibril bertemu Nabi SAW pada setiap malam dalam bulan Ramadan untuk mengulang Al-Quran, dan kemudiannya menjadi lebih pemurah daripada hembusan angin yang laju. Banyaknya sedekah Nabi SAW macam angin yang derah.
Kalau angin deras ni ada dua, kata ulama. Nombor satu, dia laju sungguh-sungguh. Maksudnya cepat sungguh, dapat bagi. Orang bagi kat Nabi, Nabi bagi kat orang. Bagi Nabi kat Nabi kat orang. Sampai tak lekat langsung kat Nabi SAW. Dia kerja bagi kat orang. Nombor dua ni, angin yang deras ni lagu mana? Dia tak kira siapa dia bagi. Orang kaya dapat, orang miskin dapat. Saya nak Abu Bakar pernah dapat sedekah daripada Nabi SAW. Padahal saya nak Abu Bakar lagi kaya daripada Nabi SAW. Lagi berharta. Ustaz Muhammad. Sahabat-sahabat yang kaya pernah dapat dia dari Nabi SAW. Orang miskin apatah lagi. Anak-anak kecil dapat, orang kaya, orang tua dapat. Macam angin yang macam tu kita dengan bulan Ramadan ni. Tuan-tuan ambil satu jumlah. Banyak mana tuan-tuan nak sedekah bulan Ramadan kali ni? Tuan-tuan ada lebih sikit, tuan-tuan blok 1,000 contoh. 1,000 ringgit nak sedekah dalam sebulan Ramadan ni. Contohlah, tuan-tuan tengoklah kemampuan diri tuan-tuan. 1,000 ni nak sedekah dalam bulan Ramadan ni. Setiap malam sedekah RM20, 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 RM20. Kalau 30 hari, maksud dia RM600. Ada balance 400 lagi. 400 ni letak 10 akhir Ramadan. Kod nak dia bertemu dengan Lailatul Qadar. Malam 21 sampai malam habis. Sedekah. Jadi 10 akhir Ramadan dia jadi RM60. So 20 sampai malam 20, malam 21 60. Salah satu dia akan berjumpa dengan Lailatul Qadar. Settle 1,000. Tuan-tuan jangan risau. Nabi SAW kata tak akan kurang harta orang sedekah. Allah kata Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Jangan risau, takut apa? Nabi kata tak akan kurang. 1,000 tak hilang, tak akan hilang dia. Tapi kita tengok tak ada, memang tak ada pada mata kita, tapi mesti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Anas meriwayatkan, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyus sawmi afdalu ba'da Ramadan, faqala Sya'banu li ta'zimi Ramadan. Qila fa ayyus sadaqati afdalu, qala sadaqatun fi Ramadan. Ditanya Nabi SAW, puasa apakah yang terbaik selepas Ramadan? Nabi jawab, puasa dalam bulan Sya'ban untuk mengagungkan Ramadan. Ditanya lagi, sedekah apakah yang paling afdal? Nabi SAW jawab, sedekah di bulan Ramadan. Dan jadi banyakkan sedekah. Sama juga tuan-tuan, belanja orang buka puasa. Bagi orang buka puasa. Nabi SAW sebut, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqudhu min ajri sa'imi syai'an. Siapa yang menyediakan makan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa itu, dan tidak dikurangkan sedikit pun daripada pahala orang yang berpuasa itu. Lepas tu kita tengok kalau kita buka puasa dekat Masjidil Haram, Masjid Nabawi tu, ramai orang tu, ada tuan-tuan dia yang sedekah makan untuk orang buka puasa. Ni masjid buka ni, nak buka puasa tiap-tiap hari. Patutnya tuan-tuan duduk depan saya ni dah kena ada satu hari yang ambil kat kita. Kena ambil kat kita satu hari. Rugi kalau tak ambil. Ni rugi sangat kalau tak ambil. Tak rasa tak cukup, tak mampu nak cover sehari. Saya 3-4 orang bagi dapat juga sehari habuan kita dulu sikit. Jangan sampai tak ada, kadang-kadang masjid duk mengemis minta. Ni tak cukup lagi, tak cukup lagi, ni tak cukup lagi. Kita sayang. Kita selalu duk kata tak ada, padahal ada lah kita. Ni buat tuan, insya-Allah mudah-mudahan Allah menjadikan Ramadan kali ini Ramadan paling baik dalam hidup kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Allah bagi kekuatan kat kita untuk kita beramal dengan sungguh-sungguh amal. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dapat menempuh Ramadan ini sampai ke akhirnya. Dan bukan takat tu, Allah panjangkan usia kita untuk sampai lagi ke Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Allah akan mengizinkan kita untuk mendapat Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Ramadan kali ini akan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita dan mengangkat darjat kita yang tinggi-tinggi di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan Ramadan ini jadi Ramadan yang Allah akan memberikan kesihatan kepada tubuh badan kita untuk kita beribadat dengan sungguh-sungguh ibadat. Mudah-mudahan Ramadan kali ini jadi Ramadan yang Allah akan buka hati-hati kita ni supaya kita dapat merasakan kelazatan beribadat dalam bulan Ramadan. Kita berqiyamul lail, kita banyakkan ibadat. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Allah terima segala amalan-amalan kita
dan Allah akan meletakkan kita daripada kalangan orang-orang yang mendapat takwa di sisi Allah SWT. Cukup sekadar itu tuan-tuan, saya minta ampun, minta maaf salah silap. Jumpa lagi lain masa ketika. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.